Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kita peluang sekali lagi untuk bersama-sama dengan asatizah Masjid Ma'ruf dalam siri kuliah-kuliah duha, yang mana pada kali ini insya-Allah saya akan berkongsikan berkenaan dengan pahlawan dari neraka. Yang mana pahlawan dari neraka ni tuan-tuan, sebenarnya dia bukanlah topik daripada mana-mana hadis Nabi SAW. Cuma ada artikel yang menyebut tentang kisah ini, dan dia memberikan tajuk bagi artikel tersebut ialah pahlawan dari neraka. Ala kulihal, ianya berkenaan dengan kisah berkenaan dengan seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Qazman bin Harith dari suku Bani Zafar. Yang mana Qazman adalah merupakan seorang lelaki yang mengikuti peperangan bersama-sama dengan Nabi SAW dalam peperangan Uhud. Dan beliau dikatakan telah berperang dengan sangat hebat, sehingga beliau dapat menewaskan 6 hingga 7 orang musuh dalam masa yang cepat. Okay. Jadi ini dapat difahami kita, maknanya dalam peperangan untuk menewaskan seorang musuh sahaja, dia kadang-kala mengambil masa yang lama kerana setiap mereka mempunyai kelebihan, skills, ataupun kita kata mereka ni pandai berperang sebagaimana kita, begitu juga mereka. Namun pada akhirnya salah seorang pasti akan tewas. Okay. Jadi Qazman bin Harith berperang dengan sangat hebat sehingga dapat menewaskan 6 hingga 7 orang dalam masa yang singkat. Dalam hadis ini menceritakan bahawa wa fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rajulun la yada'u syadha wala fadha illa ittaba'aha yadribuha bisayfihi. Faqalu ma ajza'a anna ahadun kama ajza'a fulan. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ama innahu min ahlin nar. Faqala rajulun minal qaum ana asahibuhu. Fakharaja ma'ahu. Qala fajaraha jarhan shadidan. Fasta'jala al-maut. Fawada'a nasla sayfihi bil ardi thumma tahamala ala sayfihi faqatala nafsahu. Ila akhir hadis. Wa fi akhirih inna rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah fima yabdu linnas wa huwa min ahlin nar. Iaitu di antara para sahabat Nabi ada seseorang yang tidak membiarkan seorang pun kaum musyrik yang lepas dari regunya, kecuali dia kejar dan dia tebas dengan pedangnya. Akhirnya para sahabat mengatakan, tidaklah seorang pun dari kita pada hari ini mencukupi seperti yang dicukupi orang tersebut. Maka Nabi SAW mengatakan,
sesungguhnya dia termasuk penduduk neraka. Dalam sebuah riwayat yang lain menyebut, maka para sahabat mengatakan, siapakah di antara kita yang menjadi penghuni jannah bila dia saja termasuk penghuni an-nar? Berkata seseorang daripada kaum, aku keluar mengikutinya, yakni mengikuti Qazman, sampai ia terluka dengan luka yang parah sehingga ia ingin cepat mati. Akhirnya, ia letakkan gagang pedangnya ke tanah dan hujungnya di antara dua dadanya, lalu ia hayunkan dirinya di atas pedangnya sehingga ia pun membunuh dirinya. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seseorang itu benar-benar beramal dengan amalan penghuni syurga yang tampak bagi manusia, sementara dia termasuk penghuni neraka. Dan sungguh, seseorang itu beramal dengan amalan penghuni neraka yang tampak bagi manusia, sementara dia termasuk penghuni syurga. Daripada hadis ini tuan-tuan, iaitu Qazman bin Haris, okay, ada dalam riwayat lain mengatakan bahawa beliau ini di kalangan orang-orang munafik. Wallahu ta'ala alam. Tetapi Qazman juga dalam hadis yang lain menyebutkan bahawa dia mengatakan bahawa dia berperang semata-mata kerana kaumnya. Dalam arti kata, dia tidak mahu mendapat malu bagi kaumnya. Kaumnya tidak ikut berperang, okay? Maka dia tidak mahu kaum dia ini tidak mendapat nama yang baik. Maka dengan sebab itu, dia turut hadir dalam peperangan Uhud. Okay? Jadi, dalam peperangan ini yang mana Qazman, walaupun dia berperang dengan sangat hebat sekali, okay, tetapi tidak melarikan dirinya daripada cedera, ditikam oleh pihak musuh. Sehingga akhirnya dalam peperangan ini, seseorang yang mengikuti beliau, okay, berkata bahawa ketika beliau sudah dalam keadaan cedera parah, okay, maka dia ingin supaya dia segera mati. Okay. Kenapa? Kerana tidak tahan dengan luka-luka yang dialami, maka akhirnya dia membenamkan dirinya ke dalam pedangnya dan menyebabkan dia akhirnya membunuh dirinya sendiri. Maka Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya seseorang itu benar-benar beramal dengan amalan penghuni syurga yang tampak bagi manusia, sementara dia termasuk di kalangan penghuni neraka. Dan sungguh seseorang itu beramal dengan amalan penghuni neraka yang tampak bagi manusia, sementara dia termasuk penghuni syurga. Itu artinya juga kita tidak mengetahui apa yang dilihat oleh kita ataupun apa yang ditampilkan sendiri oleh diri kita. Yang kita cuba menampilkan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang melayakkan kita masuk ke dalam syurga Allah, tetapi sebenarnya kita sedang menuju ataupun kita ni adalah merupakan ahli neraka. Dan begitu juga sebaliknya, kita melihat seseorang itu mungkin dari segi penampilannya dan apa yang dinampakkan beliau ini adalah merupakan ahli neraka, tetapi sebenarnya beliau adalah merupakan ahli syurga. Ma'asyar muslimin, untuk kita mengupas lebih lanjut, marilah sama-sama kita ikuti hadis yang kedua, iaitu ahli syurga yang tidak pernah solat. Nah, dalam hadis ini pula daripada Abu Hurairah, annahu kana yaqul hadithuni an rajulin dakhala al-jannah wa lam yusalli salatan qattun fa idza lam ya'rifuhu an-nas
yas'alunahu man huwa fayaqul huwa Usairim bani Abdul Ashhal, yakni Amr bin Thabit bin Aqish. Qala Al-Husain faqultu li Mahmud, yakni Ibnu Labid, kaifa kana sya'nul Usairim? Qala kana ya'bal Islam wa ala qaumihi falamma kana yaumu Uhud wa kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada lahul Islam fa aslam thumma akhadha sayfahu hatta atal qauma fadakhala fi aradin nas faqatala hatta athbatathu al-jirahah. Fabainama rajulun min Abdil Ashhal yaltamisuna qatlahum fil ma'raka idza hum bihi faqalu inna hadzal Usairim fama jaa bihi laqad taraknahu wa innahu lamunkar li hadzal amr fasa'aluhu ma jaa bihi faqalu lahu ma jaaka bika ya Amru ahadaban ala qaumika am rughba fil Islam? Faqala bal rughba fil Islam. Fa'amantu billahi wa rasulihi fa aslamtu wa akhadtu sayfi wa qataltu ma'a Rasulillah hatta asabani ma asabani. Thumma lam yalbath an mata fi aydihim fadzakaruhu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala innahu lamin ahlil jannah. Itu ma'asyal muslimin, hadis daripada Abu Hurairah di mana dia pernah berkata, meminta kepada para sahabat, ceritakan kepadaku mengenai kisah seseorang yang masuk syurga sedangkan dia belum pernah solat sekalipun sepanjang hidupnya. Ternyata para sahabat tidak mengetahuinya. Maka kemudian para sahabat bertanya kembali kepadanya, siapakah dia? Maka kata Abu Hurairah, Usairim dari Bani Abdul Ashhal, yang mana nama aslinya ialah Amr bin Thabit bin Waqsi. Maka Al-Husain berkata, aku pernah bertanya kepada Mahmud, bagaimana sebenarnya kisah Usairim? Maka Mahmud menjawab, mulanya dia enggan memeluk Islam sebagaimana kaumnya. Pada hari terjadinya perang Uhud di mana Nabi SAW telah berangkat menuju peperangan, maka kebenaran Islam itu telah nampak terang baginya. Maka dia masuk Islam. Setelah itu dia mengucapkan syahadah, lalu ia langsung mengambil pedangnya dan berangkat menuju ke medan perang. Dia maju ke tengah musuh dan terus menyerang sehingga terluka di beberapa bahagian tubuhnya. Selesai peperangan, tatkala kaumnya dari Bani Abdul Ashhal mencari korban dalam peperangan ini, maka mereka mendapati Usairim. Maka mereka bertanya, ini Usairim, apa yang menyebabkannya datang dalam peperangan ini? Bukankah dia tidak berkenan ikut serta dalam peperangan ini? Maka mereka mempertanyakan status Usairim sehingga berada dalam pertempuran ini. Mereka berkata, wahai Amr, apa yang menyebabkanmu berada di sini? Adakah kerana setia kepada kaummu ataukah simpatimu kepada Islam? Kemudian Amr menjawab, kerana cintaku terhadap Islam. Aku telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian aku angkat senjataku dan aku berperang sehingga aku terluka seperti ini. Tidak lama kemudian Usairim pun meninggal dunia di tengah-tengah kaumnya. Kemudian mereka memberitahukan kepada Nabi SAW
maka Nabi mengatakan sesungguhnya dia termasuk penghuni syurga. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Nah, daripada dua kisah yang kita kongsikan sebentar tadi, okay, yang mana Qazman bin Harith berjuang kerana kaumnya, kerana tidak mahu mendapat malu. Dan yang kedua, apa yang berlaku, iaitu Qazman apabila dia tidak tahan dengan luka-luka yang dialami dalam peperangan tersebut, maka dia mengambil keputusan untuk mengakhiri kehidupannya dengan membenamkan dirinya ke dalam pedangnya. Okay. Membenamkan dadanya kepada pedangnya yang menyebabkan akhirnya beliau mati. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa dia termasuk di kalangan ahli neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sementara kisah yang kedua pula, iaitu Usairim, yang mana beliau sebelum ini tidak pernah solat sama sekali kerana beliau belum memeluk Islam. Namun beliau memeluk Islam pada hari berlakunya peperangan Uhud. Setelah mengucapkan syahadah, beliau langsung mengambil pedangnya dan berangkat menuju ke medan perang, yang akhirnya menyebabkan beliau juga mengalami luka-luka yang membawa kepada kematiannya. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa dia termasuk di kalangan ahli syurga. Ma'asyiral muslimin, apa yang kita pelajari? Iaitu yang pertama, larangan membunuh diri sendiri. Islam tidak membenarkan kita untuk membunuh diri kita sendiri dalam apa jua keadaan. Walau sebesar mana pun masalah yang kita hadapi, sama ada dia merupakan penyakit ataupun masalah keuangan, tekanan dan sebagainya, Islam tidak membenarkan seseorang itu membunuh dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah An-Nisa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang kepadamu. Ma'asyiral muslimin, dan begitu juga ancaman bagi orang-orang yang membunuh dirinya sendiri. Nabi SAW mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, kata Nabi, man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abadan. Wa man tahassa summan faqatala nafsahu fasummuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abadan. Wa man qatala nafsahu bihadidah fahadidatuhu fi yadihi yaja'u biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha. Iaitu barang siapa yang menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung sehingga membunuh dirinya, maka di dalam neraka Jahannam dia juga menjatuhkan dirinya dari sebuah gunung. Dia akan tinggal dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Barang siapa yang meminum racun sehingga membunuh dirinya, maka racunnya akan berada di tangannya. Dia akan meminumnya di dalam neraka Jahannam. Dia tinggal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besinya akan berada di tangannya di dalam neraka Jahannam. Ia akan menikam perutnya. Dia akan tinggal di dalam neraka Jahannam selama-lamanya. Na'udzubillah, na'udzubillah, summa na'udzubillah.
Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita perhatikan dalam hadis ini bermakna dia adalah merupakan satu ancaman yang sangat keras. Apatah lagi Nabi SAW menyebutkan siksaan itu, yakni sesiapa yang membunuh dirinya dengan cara yang demikian, maka dia akan melakukan perkara yang sama bila dia berada di dalam neraka Jahannam. Dan kemudian Nabi mengatakan bahawa dia akan tinggal di dalam neraka Jahannam itu selama-lamanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin. Maka itu yang pertama sekali, kita tidak dibenarkan untuk membunuh diri kita dalam apa jua keadaan. Dan tidak dibenarkan kita untuk berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin. Jika tidak dibenarkan kita untuk membunuh diri kita sendiri, apakah yang dimasukkan pula dengan pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka? Nah, yang dimasukkan dengan yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka itu, kata Nabi, apabila dua orang Muslim berhadap-hadapan dengan membawa masing-masing, yakni pedangnya, yakni dengan tujuan ingin berbunuh-bunuhan, maka yang membunuh dan yang terbunuh itu di dalam neraka. Maka saya bertanya, sahabat bertanya, yang membunuh patut masuk neraka. Namun bagaimana pula yang terbunuh? Mengapa dia juga masuk neraka? Maka kata Nabi, kerana sesungguhnya orang yang terbunuh itu juga ingin sekali membunuh kawannya. Jadi artinya, kalau dia tidak mati, maka dia akan bunuh kawannya supaya kawannya juga mati. Maka dengan sebab itu, yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Namun apakah yang dimasukkan dengan yang membunuh dan yang dibunuh itu masuk neraka? Di situ maksud dalam hadis ini ialah apabila dua orang Muslim bertemu dengan tujuan untuk berbunuhan dan membunuh dengan tiada tujuan yang hak ataupun yang benar. Okay. Sebagai contohnya, cuba kita faham. Berlaku pertempuran atau geng clash antara dua kumpulan penjenayah sebagai contohnya, okay? Ataupun pergaduhan antara satu kampung dengan kampung yang lain yang tidak ada tujuan yang benar. Kadang-kadang perkara yang remeh boleh menjadi besar sehingga membawa kepada kematian, seperti itu. Dia bukan satu benda yang berlaku di atas hak, yang mana walaupun mungkin berlakunya pergeseran tetapi tidak membenarkan kita untuk menyebabkan berlakunya pertumpahan darah. Jadi kejadian-kejadian yang seperti ini, yang mana dia membunuh dengan tiada tujuan ataupun hak yang benar, maka balasannya adalah neraka Jahannam dan kekal di dalamnya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang dibunuh juga masuk neraka kerana dia juga berkeinginan untuk membunuh saudaranya. Dan niat keduanya ketika bertemu adalah untuk membunuh lawannya. Hanya salah seorang di antara mereka saja yang tewas dalam pergaduhan tersebut. Jadi pergaduhan atau pembunuhan yang berlaku tanpa tujuan ataupun hak yang benar, itulah yang dimasukkan dengan yang membunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Okay. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam surah An-Nisa, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazauhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi
wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Yakni barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam. Ia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya. Allah mengutuknya serta menyediakan azab yang besar bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi daripada hadis tadi mudah-mudahan jelas, iaitu maksud yang bunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Baik. Kita cuba lihat dalam kes ini pula. Bakal dihukum gantung kerana bunuh perompak. Baik. Kalau kejadian yang seperti ini, adakah dia termasuk dalam kategori yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi, iaitu yang bunuh dan yang dibunuh masuk neraka? Kita lihat. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi, kata Nabi, barang siapa yang terbunuh kerana membela hartanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh kerana membela agamanya, maka dia syahid. Barang siapa yang terbunuh kerana membela dirinya, maka dia syahid. Dan barang siapa yang terbunuh kerana membela keluarganya, maka dia syahid. Okay. Jadi di sini maksudnya ialah jika ada orang yang ingin menganiaya dirinya, menganiaya hartanya, menganiaya dirinya maupun keluarganya, dan bahkan dia terbunuh kerana membela agamanya, maka dia termasuk di kalangan mereka-mereka yang dikurniakan darjat sebagai syahid kerana kematiannya itu. Okay. Jadi dia tidak termasuk di kalangan mereka-mereka yang dikatakan sebagai yang bunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Okay. Bila satu orang datang, misalnya kata perompak masuk ke dalam rumah kita, maka kita berhak untuk mempertahankan keluarga kita. Kita berhak untuk mempertahankan harta kita, diri kita, maruah kita. Sehingga apabila terjadinya pergelutan dan ditakdirkan salah satu di antara kita akhirnya menemukan ajalnya. Jadi contohnya kita yang berada di posisi yang benar, iaitu berada di pihak yang benar, kita mempertahankan diri kita, kita bergelut dengan perompak itu sehingga akhirnya menyebabkan perompak itu terbunuh. Adakah kita akan masuk neraka? Dalam hadis itu Nabi mengatakan sesiapa yang mempertahankan dirinya dan kemudian dia mati, maka dia syahid. Okay? Tetapi jika sekiranya bukan kita yang mati, tetapi perompak itu yang mati, adakah kita dikira sebagai pembunuh? Wallahu a'lam. Kita lihat dalam hadis ini dalam Sahih Muslim, iaitu seorang lelaki mendatangi Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada seorang lelaki yang ingin merampas harta bendaku?" Maka Nabi kata, "Jangan kau berikan hartamu kepadanya." Lalu dia berkata lagi, "Bagaimana jika dia hendak membunuhku?" Maka Nabi kata, "Bunuhlah dia." Dan kemudian lelaki itu bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu kalau dia berhasil membunuhku?" Maka Nabi kata, "Engkau syahid." Kemudian dia bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu jika aku yang berhasil membunuhnya?" Maka Nabi kata, "Dia yang akan masuk neraka." Hadis Sahih Muslim. Jadi ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'min rahimakumullah, di situ artinya jelas bagi orang yang mempertahankan dirinya kerana dia bersebab, okey, dia mempertahankan maruahnya, mempertahankan keluarganya, mempertahankan harta bendanya, maka sekiranya dia terbunuh, maka dia syahid. Namun jika sekiranya dia yang berjaya menewaskan
perompak tersebut, maka perompak itulah yang akan masuk ke dalam neraka. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan yang seterusnya, membunuh tanpa kebenaran, apakah hukumnya? Nah, membunuh tanpa kebenaran, dalam arti kata membunuh tanpa hak, itu tidak dibenarkan sama sekali. Kita membincangkan pada peringkat awal tadi berkenaan dengan hukum membunuh diri sendiri, itu tidak dibenarkan. Dan apatah lagi kita membunuh orang lain, sedangkan kita tidak mempunyai hak untuk melakukan perkara tersebut. Nah, di mahkamah Allah, di mahsyar, qadi, Rabbul Jalil, kita akan berhadapan yang mana pada setiap amalan yang dilakukan semasa di dunia ini akan dipertimbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi dalam Sahih Bukhari mengatakan bahawa awwalu ma yuqda bainan nasi yaumal qiyamah fid dima, iaitu sengketa antara manusia yang pertama sekali diputuskan pada hari kiamat adalah masalah darah, yakni masalah pembunuhan. Dan bahkan kita lihat di sini dalam hadis rawahu Ibnu Majah yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani, iaitu kata Nabi, yaji'ul qatil wal maqtul yaumal qiyamah muta'alliqun bi ra'si sahibihi, wa fi lafzin yaji'u muta'alliqan bil qatil tashkhabu audajahu daman yaqul rabbi sal hadha lima qatalani, iaitu orang yang membunuh dan yang dibunuh akan didatangkan pada hari kiamat dengan menenteng kepala temannya, yakni membawa kepala temannya yang membunuhnya. Dalam riwayat yang lain, iaitu membawa orang yang membunuh sementara urat lehernya bercucuran darah, dia mengatakan, ya Allah, tanyalah orang ini mengapa dia membunuh saya. Artinya korban orang-orang yang dibunuh itu akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan mengadu kepada Allah, iaitu dalam arti kata memohon pengadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah tentu Allah tidak akan mensia-siakan setiap permintaan daripada hamba-hambanya. Maka artinya tuan-tuan, seseorang yang melakukan jenayah seperti ini dan dia mungkin tidak diadili di dunia ini, disebabkan kerana mungkin dia kebal daripada undang-undang, ataupun mungkin dia dapat mempengaruhi dengan kekuasaan wang ringgit dan sebagainya. Tetapi ingatlah bahawa kesemua perkara tersebut tidak akan ada nilainya lagi bila kita berada di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyal muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dan yang terakhir sekali yang ingin saya kongsikan pada hari ini ialah berkenaan dengan hukum menghentikan bantuan pernafasan ataupun yang dipanggil life support. Apakah dibenarkan seseorang itu menghentikan ataupun mencabut bantuan pernafasan? Ma'asyiral muslimin, menghentikan bantuan pernafasan kepada pesakit yang tiada harapan untuk sembuh, ini adalah merupakan satu yang kita kata seperti kebiasaannya. Okay. Mengapa alat bantuan pernafasan itu dicabut? Okay. Iaitu kebiasaannya ialah apabila pesakit
pesakit itu sudah diiktiraf bahawa tidak ada lagi harapan untuk sembuh oleh doktor ataupun spesialis, yang kita katakan bahawa mereka sudah pun memberi pengesahan. Yang mana pesakit itu dia bergantung kepada life support, tetapi sebenarnya life support itu tidak memberikan sebarang manfaat lagi buat dirinya, dalam arti kata tidak ada penyembuhan yang akan berlaku. Maka penggantungan hidup dengan life support itu hanyalah semata-mata untuk meneruskan kehidupan, tetapi tidak membawa kepada kesembuhan. Ma'asyar muslimin, perkara seperti ini kita akur adanya khilaf di kalangan para ulama. Mungkin ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan tidak boleh. Maka di sini saya sekadar berkongsi pandangan sahaja di kalangan para ulama yang membenarkan perkara itu setelah mereka melihat banyak perkara yang telah dipertimbangkan dan akhirnya memberikan keputusan untuk mengizinkan perkara tersebut dengan beberapa syarat yang akan kita kongsikan sebentar nanti. Berdasarkan pertimbangan maslahah dan juga mafsadah, serta memilih mafsadah yang paling ringan, maka alat resusitasi, itu maksudnya ialah life support, boleh dicabut sebagaimana dalam kaedah fiqh, iaitu irtikabu akhafud dararain, iaitu memilih di antara dua mafsadah yang paling ringan. Dan saya sertakan di sini juga berkenaan dengan ketetapan daripada Majma' Fiqh Al-Islami berkenaan dengan perkara ini, iaitu kata mereka, iza tawaqqafa qalbuhu wa tanaffusihi tawaqqufan taman wa hukmul atibba wa hakamal atibba bi anna hadha tawaqquf la raj'a fihi. Yang kedua, iza ta'attalat jami'u wazaifi dimaghihi ta'attulan nihaiyan wa hakamal atibba al-ikhtisasiyun al-khubara bi anna hadha ta'attul la raj'a fihi wa akhadha dimaghuhu fi tahallul. Wa fi hadhihi al-hala yasughu raf'u ajhizatil in'ashil murakkabah 'ala asy-syakhsi wa in kana ba'dul a'dha' kal qalbi mathalan la yuzalu ya'malu aliyan bi fi'lil ajhizatil murakkabah. Itu artinya, yang pertama sekali, jika denyutan jantung dan nafas telah berhenti secara total dan pasukan doktor telah memastikan bahawa hal itu tidak dapat kembali semula berfungsi, itu dalam arti kata pesakit yang menggunakan life support, dalam keadaan yang mana doktor mendapati bahawa jantungnya sudah tidak berfungsi dan begitu juga nafasnya telah terhenti, tetapi masih lagi diletakkan life support kepada pesakit itu. Jika sekiranya doktor telah mendapati bahawa jantung dan nafasnya sebenarnya sudah terhenti, maka bolehlah dilepaskan life support tersebut. Itu alat bantuan itu dilepaskan daripada pesakit. Itu yang pertama. Yang kedua, jika semua aktivitas otak telah berhenti secara total, dalam arti kata lain, kita disebut sebagai brain dead. Itu akalnya sudah tidak lagi berfungsi. Dan doktor maupun spesialis, sama ada bekerja sendirian ataupun secara berpasukan, telah memastikan bahawa hal ini tidak dapat dipulihkan dan otak
mulai mengalami kerosakan. Yang dipanggil sebagai brain dead. Okay. Tidak, doktor sudah memastikan bahawa tidak dapat dipulihkan lagi. Bahkan akalnya semakin lama semakin merosak seperti itu, maka dibenarkan. Okay. Dan yang ketiga, dia kata dalam dua keadaan ini boleh mencabut alat bantuan yang terpasang pada orang tersebut walaupun sebahagian anggota badan seperti jantung misalnya masih berdenyut dengan bantuan alat sokongan. Okay. Dan bahkan juga ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Okay. Di sini secara umumnya kita berkongsikan demikian, namun kita juga akur, okay, untuk melepaskan life support daripada seseorang pesakit itu memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang sangat teliti. Dan bahkan apatah lagi jika sekiranya setiap pesakit itu mempunyai rekod sakit yang berbeza-beza, maka sudah tentulah dari segi bentuk kita kata ujian, tes yang dilakukan juga adalah berbeza-beza. Dan jika sekiranya telah mendapat pengesahan certified daripada doktor bahawa pesakit ini memang tidak mempunyai harapan sembuh dan disebabkan kerana alasan-alasan yang dikemukakan seperti akalnya yang sudah tidak berfungsi dan sebagainya dan tidak akan membawa apa-apa kebaikan lagi kecuali hanya akan merosak anggota tubuh badannya, maka bolehlah dilepaskan life support tadi. Artinya, dan itu akan mengakhiri kehidupan pesakit tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan perkongsian pada hari ini memberikan manfaat kepada saya dan juga kepada anda semua yang sudi mendengar kuliah-kuliah yang dianjurkan oleh Masjid Ma'ruf. Teruslah memberikan sokongan, sumbangan anda kepada masjid-masjid kita, terutama sekali kepada Masjid Ma'ruf. Mudah-mudahan sumbangan anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah gantikannya dengan kemurahan rezeki, kesihatan yang baik, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan dapat kita makmurkan masjid-masjid kita selepas berlalunya wabak ini nanti insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fiha ma'ana wa la syaqiyan wa la mahruma. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.